والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر ولا تعسر في أمور الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وعز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائنه برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada malam ini bersama-sama bersatu dalam majelis ilmu untuk kita bincang kaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dulu masih membincang tentang tajuk Muhammad Nabi Akhir Zaman. Jadi baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu isu penghinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui filem yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Pada saya dia ada positif dan dia ada negatif. Positif dia adalah bila ada orang buat penghinaan, kita nampak dia beri satu semangat kepada umat Islam. Kalau tidak umat Islam dia lena. Bila ada isu ni dia bangkit dan nampak umat Islam bersatu. Itu dari segi positif dia lah. Negatif dia memanglah tak eloklah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dibina macam tu. Tapi tuan-tuan, kadang kita melihat apabila orang bukan Islam menghina Nabi kita ataupun menghina agama kita marah. Dan memang selayak kita marahlah. Tapi kadang-kadang ada orang Islam sendiri hina agamanya, kita tak rasa apa. Orang Islam sendiri hina agamanya, orang Islam sendiri hina, bukan hina Nabi lagi, hina Tuhan. Macam isu berkawan dengan syaitan yang dikenali lebih baik daripada kawan dengan malaikat, itu satu penghinaan. Kita tak kata apa. Bagaimana orang menghina hukum Allah? Kalau laksana kerak tangan ni, nanti orang Islam mundur sebab orang Islam tak ada tangan. Orang Islam mundur. Nanti orang Islam tak ada tangan, orang Islam mundur, orang bukan Islam ada tangan. Seolah-olah pada pandangan dia, bila buat hukum Islam ni, orang pekat berebut supaya tangan dia senang. Ada orang Islam, ini semua cakap ni pemimpin. Ada yang kata kalau kita kejam orang, habis batu nak buat jalan tak ada batu. Seolah-olah bila kita kejam orang berzina, orang pekat berebut berzina sampai tak cukup batu. Ini satu penghinaan. Yang kata orang Islam, pemimpin orang Islam pula.
Ada yang kata hukum Islam hukum riba tak sesuai. Zaman lagi tak sesuai. Zaman kita sesuai lah. Zaman kacil. Zaman rusak. Ini tak sesuai. Itu semua keluar daripada mulut orang Islam. Orang Islam tak kata apa. Patutnya kita patut lebih marah apabila orang Islam sendiri hina agama dia daripada orang bukan Islam hina agama Islam. Sebab memanglah orang bukan Islam kalau dia hina agama Islam pun memanglah ya Allah pasal dia bukan Islam. Kalau dia menentang hukum Islam pun layak sebab dia bukan orang Islam. Tapi kalau orang Islam dia kata macam tu, patut kita lebih marah. Tapi orang Islam tak kata apa, masih sajung lagi. Masih puja dia lagi. Inilah satu benda yang sepatutnya kita kena melihat. Ya, siapa juga. Kita tak suka lah kalau dia menghina hukum Allah. Lebih lagi kalau umat yang mengaku Islam, dia Islam. Dia menghina hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu orang hina janggut Nabi. Nabi simpan janggut bukan pasal sunnah. Nabi simpan janggut sebab zaman Nabi tak ada pisau gilis nak cukur janggut. Padahal sebab cukur ni zaman Nabi Ibrahim. Diperintah haji ni zaman Nabi Ibrahim lagi. Kalau tak ada pisau ni mana orang tak halul masa tu. Tak payah pakai cabut pun. Bukan bau. Ya. Nabi Ibrahim mana haji diperlukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Orang yang pergi haji ini kena talul. Pakai cabut saya ada. Masa tu dah orang dah buat korban dan sembelih semua. Akan dah pisau pun. Aisyah merupakan cakap-cakap yang menghina agama benar. Tapi kita tak, seolah-olah macam tak nampak. Bahkan kalau ikut saya, dia lebih teruk. Pasal orang bilang pun lebih teruk. Ni dia buat bilang, ni Yahudi. Memanglah Yahudi ni musuh Islam. Tapi percayalah tuan-tuan. Apabila orang menghina, buat besar macam tu, kadang-kadang hikmah yang positif dia saya kata mungkin orang bukan Islam pun akan kaji. Mereka akan kaji mengenai Nabi SAW. Bila orang sebut hina macam-macam ni, orang akan kaji. Orang akan kaji dan insya-Allah orang akan melihat kebenaran. Macam kereta belajar tebal. Orang kaji. Bila orang kata yang buat ni orang Islam lah, puan-puan orang kaji. Bapa orang Islam dia mesti orang pun. Ini mungkin. Di sebalik itu, ada semua ni orang akan mengkaji balik Nabi Muhammad SAW. Betul kan ada orang ni macam tu. Gila tek lah, suka pegang lah, kuala. Orang akan kaji balik. Dan insyaAllah, orang akan menemui kebenaran. Itu dalam satu sudut yang lain. Baik, kita kembali balik kepada perbincangan kita tentang Nabi akhir zaman. Di mana Nabi akhir zaman dulu kita telah sebut bahawa berita kedatangan Nabi SAW ini telah tersebar di kalangan ahli kitab. Jadi maknanya kedatangan Nabi SAW ini telah disebut, telah diceritakan di dalam kitab-kitab Nabi sebelum ini. Yaitu dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil telah pun diceritakan. Bagaimana ayat yang telah bincang. Dulu itu ayat surah 155 hingga 157 surah Al-A'raf. Bagaimana dalam itu telah menceritakan tentang Nabi Musa dan dikaitkan dengan kedatangan Nabi SAW dan dikaitkan dengan perlunya mereka
beriman kepada Nabi akhir zaman. Ya? Yang disebut di ujung ayat surah Al-A'raf ayat, kalau kita tengok ayat sebelum itu, ayat 155 cerita pasal Nabi Musa. Ayat 156 pun cerita pasal Nabi Musa. Kemudian ayat 157 itu dikaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita dah bincang sebahagian ayat ini, kita ambil ayat yang 157 itu. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit-Tawrah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumul tayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladhina amanu bihi وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Sambil itu disebut iaitulah orang-orang yang mengikut Rasul Nabi yang ummi. Mereka dapati namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil yang di mereka. Maknanya kita Nabi akhir zaman ini dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil sudah ada. Maknanya orang ahli kitab ni lebih tahu tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lebih mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan bangsa Arab Quraisy. Karena bangsa Arab Quraisy dia belum ada kitab. Sebelum Nabi Muhammad dia tak ada kitab. Bila Nabi Muhammad datang bawa kitab Al-Quran, barulah orang Arab Quraisy ada kitab. Sebelum itu tak ada. Jadi disebut di sini, ya, orang-orang yang mengikut Nabi yang ummi. Nabi yang ummi ini kerana Nabi Muhammad memang dia tak boleh baca. Bukan tak boleh baca, macam saya kata dululah, bukan kerana dia tak hati. Dia ni bijak sana. Lebih pada kita bijak ini. Kan? Nabi dia bijak sana. Dia bijak sampai akhirat. Soalan akhirat dia dapat jawab. Kita bijak ini, soalan hukum bocor tak boleh jawab. Masih bijak sini, Nabi bijak sana. Hikmah Allah Ta'ala bagi Nabi ini tak pandai baca dan tak boleh tulis, supaya orang tidak menuduh Nabi ini buat Quran. Ya? Nabi cipta Quran. Sebab itulah tuan-tuan hebat Nabi ini. Dia kata Nabi ini dia Nabi. Sebab itu kita kata dia Rasul, dia Nabi. Dia ada mukjizat. Pasal ada orang kata, pernah orang kata Nabi Muhammad ni nak pimpin SDM pun tak dulu. Orang kata tu, macam mana dia nak pimpin SDM pun tak ada? Inilah hebat. Pada saya inilah kehebatan Nabi. Pasal kalau SDM boleh pimpin seluruh dunia. Hebatlah. Kalau dulu PhD, pelajaran hadis tak hebat. Dan kalau nanti ada ijazah banyak, orang kata boleh lah Muhammad, ya ijazah banyak, orang akan kata macam tu. Tapi bila dia tidak ada, dia tak ada. Tapi hebat. Dia boleh pimpin umat. Dia boleh mengeluarkan hadis. Ini kehebatannya. Ya. Walaupun dia disebut sebagai ummi. Ya. Memang
Bila pada peringkat awal kan malaikat turun Nabi Iqra baca, Nabi kata mak anak Iqra saya tak baca. Kemudian dia perlu diajak lagi, tinggal ada ingat. Jadi Nabi ini ingat apa yang diwakilkan terus diingat. Jadi itu yang disebut sebagai ummi. Ummi juga disebut juga bangsa Arab itu sendiri ummi. Bukan juga orang Arab pun tak ngerti juga. Bangsa yang tak ngerti juga, tak ngerti juga. Tapi mana bukan bahkan bangsa Arab itu sendiri disebut sebagai jahiliyah. Jahiliyah itu suatu bukan ta'zim. Bukan ta'zim. Jahiliyah ialah apabila dia menolak kebenaran. Dia menolak kebenaran itu makna jahiliyah. Bukan makna kata dia ta'zim. Abu Jahal itu tuan. Abu Jahal itu gelaran. Nama dia Abu Hakam. Orang gelarnya Abu Jahal itu Nabi gelar. Orang Arab gelarnya Abu Hakam. Abu Hakam ni mana bapa bijak sana Hakim Hakam. Bapa cerdik. Bahasa modern bapa Profesor Madia. Cerdik. Tapi oleh kerana dia menolak kebenaran, maka Nabi gelar dia Abu Jahal. Bapa jahil. Kenapa bapa? Sebab dia dah menolak kebenaran. Dia tak tolak benar-benar. Dia tolak. Walaupun dia mengaku kata Nabi Muhammad bawa sesuai, dia mengaku. Abu Jahal, Abu Lahab, dia bawa pernah mendengar apa Nabi tu ajak dia pernah mendengar. Tapi senyap-senyap malam-malam tak beritahu ke apa kita kata geng dia lah. Dia mengendar apa Nabi duk kata tu. Sambil duk mengendar tu. Dia tak pergi ramai-ramai. Dia pergi rumah-rumah, tak jauh orang tahu. Rupanya orang lain bukti juga. Abu Jahal bukti, Abu Lahab bukti. Duk dalam gelak-gelak tu. Orang kata apa? Tiga orang. Bazar dia. Pushak lah. Jadi pushak dah mula. Akak dah punya. Sampai buat apa? Saja anak-anak Muhammad tu kata apa katanya. Banyak dengar orang ikut dia. Bukan orang biasa-biasa. Orang tu tak boleh ikut dia. Apa dia bawa. Betul dia pun. Sama-sama ada buat tanya. Macam mana tengok Muhammad apa. Muhammad kata tu macam mana. Dia kata cuy. Betul. Tapi kita jangan lupa tak ikut dah. Jadi maknanya tu apa yang Nabi ajak betul. Apa yang Nabi ajak betul. Tapi kalau kepentingan takut tak boleh jadi ketua, takut orang tak hormat dia, hilang pengaruh dan sebagainya, menyebabkan dia tolak kebenaran. Kerana dia tolak kebenaran, walaupun orang Arab gelar dia Abu Hakam, dia nama Umar bin Sa'ad. Jadi bila dia kata macam tu, apabila dia tolak kebenaran, maka dia digelar oleh Nabi bapa jahil. Pasal dia dah jahil, dia tak kerti, dia tolak kebenaran, dia ajak pula orang lain pun tolak kebenaran. Jadi sebab ini disebut bapa. Arab memang dia suka sebut dengan bapa. Pada mereka ni bapa macam orang besar, orang hebat lah. Bapa kan. Bapa. Kalau Indonesia memang bapa. Kita pun bapa ya. Kita pun banyak bapa. Kemerdekaan.
bapak pembangunan, bapak perpaduan, bapak jangan orang hebat lah bapak orang besar, orang hebat. Jadi Nabi kata bapak jadi. Baik. Jadi nama Nabi ini telah disebut di dalam Injil di sisi mereka. Yang menyuruh mereka mengerjakan yang maksud dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar. Ini di antara benda yang diajar oleh Nabi. Ajar buat benda makruh, benda baik, larang benda mungkar, menghalalkan bagi mereka yang baik dan mengharamkan mereka segala zat yang buruk. Itu di antara perkara yang diajar yang dibawa oleh Nabi akhir zaman. Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolong dan mengikut cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kebenaran. Itu makna disebut. Dan kita tengok lagi firman Allah dalam surah Qaf ayat 6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ini juga ayat yang menceritakan bahawa dalam kitab-kitab dahulu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, sebelum datang Nabi Muhammad ini telah menyebut tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya akulah adalah utusan Allah kepada kamu, membenarkan kitab yang diturunkan sebelumku, yaitulah kitab Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahmu yang namanya Ahmad. Maka sesekala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Sebut dalam kitab yang Nabi Isa bawa, sebut juga dalam kitab Taurat. Kerana kalau kita tengok Nabi Isa sebut, ya, kedatangan dia adalah untuk membenarkan apa yang ada kepada pengikut-pengikut Nabi Musa Bani Israel, ya. Membenarkan apa yang ada kepada mereka yang telah dibawa oleh Nabi Musa, iaitu Taurat. Jadi maknanya kedatangan Nabi Isa membenarkan apa yang telah dibawa oleh Nabi Musa. Nabi Isa kata macam tu supaya tidak timbul bahawa kedatangan Nabi Isa ini bawa benda lain. Sebenarnya semua Nabi bawa benda sama. Nabi Isa datang bawa benda yang Nabi Musa pernah bawa, benda yang sama, ya, benda yang serupa. Cuma ada tapak begitu je. Macam Nabi Muhammad SAW ni melengkapkan apa yang belum lengkap. Sebab tu dulu pernah saya sebut bahawa Nabi Muhammad ini kedatangannya dia menggambarkan seperti seorang yang sedang membina rumah. Dan saya sebut dulu dah, Islam ni dia macam rumah. Bunyian Islam ala khamsin. Bila Islam itu taslimah asal. Mana Islam ni dia macam rumah, macam binaan. Yang saya sebut Islam taslim dulu. Masuk Islam selamat. Masuk dalam rumah. Selamat lah. Sebab dia macam rumah. Sebab tu dia ada tiang, dia semayang. Dia ada diri, dia puasa. Sunnah. Ya. Jadi Nabi kata, kedatangan aku ni macam satu orang dia buat rumah, lengkap semua elok dah. Cuma tinggal tepi bata. Ada tepi bata lagi berlubang.
lubang. Maka semua orang bila tengok rumah puji, cantik rumah ni lawa. Sampai tak baca lubang tu nanti dia komplain. Tak ni ya satu lubang kata ni. Baca tepi tak ada. Akulah kata Nabi, baca yang tak ada. Jadi maknanya datangnya Nabi dia tidak bawa ajaran baru, dia bawa ajaran yang pernah dibawa oleh Nabi-Nabi sebelum ini. Cuma Nabi Muhammad dia sampai kepada Nabi sebagai pelengkap kepada Islam yang belum lengkap yang dibawa oleh Nabi-Nabi sebelum ini. Tak banyak pun, sikit saja lagi yang tak lengkap tu, ibarat Nabi seperti sesuai batas. Sebab itu bila sampai saja kepada Nabi Muhammad SAW, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Lengkap. Sampai dah Nabi ini lengkap dah Islam. Sebab itu bila turun ayat al-yawma akmaltu lakum, sahabat-sahabat yang memahami Al-Quran lebih pada orang lain, di antaranya Syahbaz, Umar Al-Hasan, itu yang turun ayat Izajah Nasrullah, sahabat yang lebih mendalam, orang lain konon pada cerita benar, Umar nangis padahal dia faham lebih pada orang lain. Dia faham bahawa umur Nabi SAW sudah dekat. Surah dan ayat dia. Pada turun ayat kata Islam dan sempurna, turun ayat Mekah dan dibuka. Ini menunjukkan umur Nabi sudah dekat dengan kematian. Itu sahabat-sahabat yang lebih memahami Al-Quran seperti Ibn Abbas, yang Nabi pernah doa dia. Nabi pernah mendoakan kepada Ibn Abbas ini supaya dia jadi orangnya fakih fikih, faham agama dan watarjuman Quran, boleh menterjemah Al-Quran, boleh memahami Al-Quran lebih pada orang lain. Baik. Jadi maknanya Nabi Isa kata, aku ni datang kepada kamu membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa di dalam kitab Taurat dia. Dan aku datang bawa berita gembira dengan kedatangan seorang rasul selepas aku yang nama dia Ahmad. Makna Ahmad itu nama yang ada dalam kitab Injil. Ahmad juga ialah nama Nabi di langit. Nama di langit makna sama ya, terpuji lah makna dia. Nama di langit Nabi terkenal dengan nama Ahmad. Di bumi dengan Muhammad. Satu nama yang tidak pernah ada zaman jahiliyah. Nama yang hebat, yang terpuji, makna yang terpuji. Satu nama yang tak ada orang hukum nama tu. Macam tu. Kebanyakan orang jahiliyah ni dia buat nama, ikut nama binatang. Tengok binatang yang hebat-hebat dan macam kurai tu, dia orang anak kebun. Kilang. Ini. Asal Cina. Dia buat nama binatang kebanyakan dah. Terutama binatang-binatang yang kuat-kuat itu orang zaman jahiliyah. Dia buat nama anak, buat nama binatang-binatang. Nama ni harimau. Jadi dia buat nama-nama binatang. Nama Nabi Muhammad ni pelik. Kira zaman tu nama yang pelik tak ada orang buat nama macam tu. Sebab kita pun digalak buat nama Muhammad. Nak buat belakang lain tu, kalau boleh nama depan tu buat Muhammad. Itu di antara nama yang digalakkan lah. Digalakkan. Buat nama Muhammad. Buatlah depan Muhammad, belakang tu tambah lah. Kalau tak tambah pun, nak buat Muhammad saja, buat lah. Di Muhammad tu, kalau Muhammad saja, tak orang buat belaran lah. Padahal pakai banyak sangat nama Muhammad. Jadi kalau tak buat gelaran ni orang tak naik.
Walau adalah elok, dia tak marah. Sahabat-sahabat Nabi ni pun menggelar tak? Menggelar juga sahabat-sahabat dia dengan gelaran-gelaran. Sahabat pun dia ada gelaran-gelaran dia. Macam Abu Hurairah tu, Abdul Rahman, Abu Hurairah. Digelar dia bapak kucing. Dia suka kucing. Dia jumpa kucing pun jalan dia ambil. Dia jumpa anak kucing pun jalan ambil pulang. Buang mana. Suka kucing. Dia Abu Hurairah. Berwayat tadi. Ada sahabat namanya berwayat. Jadi maknanya dah disebut pun dalam kitab Taurat, kitab Injil, yang seseorang Nabi yang nama dia Ahmad. Dan disebut pula dalam baca Al-Bayyinat. Maka ketika mana Nabi itu datang bawa keterangan Bayyinat. Keterangan di antaranya ialah wahyu. Keterangan juga, bukti juga di antaranya ialah mukjizat. Itu yang dimaksud Bayyinat. Kerana ialah wahyu sendiri merupakan Bayyinat. Keterangan. Sebab itulah ayat Quran itu disebut sebagai Bayyinat. Dan Bayyinat wa Bayyinat minal huda wal furqan. Mana Bayyinat membawa keterangan. Dan Bayyinat juga adalah merupakan mukjizat. Dan kita tahu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang besar sekali, yang kekal sampai hari ini ialah Al-Quran. Itu mukjizat. Al-Quran itu mukjizat sebab tidak ada siapa pun boleh menandingi Al-Quran. Hijau macam mana pun orang marah ni tak boleh nak tanding Al-Quran. Sebab itulah Al-Quran ni dia boleh sebut benda tak berlaku lagi. Pasal itulah Nabi Muhammad ni dia tak lahir lagi, tapi dia boleh cerita. Dia boleh cerita apa yang berlaku semenjak daripada Nabi Adam. Dia boleh cerita hal Nabi Nuh. Dia boleh cerita hal Nabi Musa. Dia boleh cerita hal Nabi Isa. Dia boleh cerita. Sedangkan Nabi tak ada masa tu. Itu menunjukkan mukjizat. Al-Quran ni mukjizat. Dia boleh cerita benda yang telah berlaku, yang Nabi tak ada masa tu. Dia boleh cerita benda yang akan berlaku. Dia boleh bagi tahu. Terutama kalau hadiah. Ini menunjukkan dia mukjizat. Mukjizat yang tak. Itu disebut. Dan bila Nabi itu datang, orang di zaman dia, orang Arab akan kata ini adalah sihir. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat, dan ayat-ayat dibaca oleh Nabi mengalahkan sihir-sihir yang mereka buat pada masa itu. Kata tuan-tuan, mukjizat kepada Nabi-Nabi ini selalunya Allah bagi mengikut semata. Mengikut apa yang dihadapi semata. Kerana zaman Nabi, orang hebat pada masa itu bermegah-megah dengan soal, kita kata apa? Sihir. Mereka pandai bersair, bertajam. Bahasa lah, soal bahasa. Dia kata, soal bahasa. Di antara orang yang pakar bahasa ialah umat al-Fatah. Al-Fatah ni dia pakar bahasa. Kalau orang bertanya ni, dia jadi hakim. Kalau dia tak kanan-kanan kata kawan yang baik, orang tak sah. Macam tak sah. Jadi dia hebat lah. Sebab itu bila dia dengar Quran, surah Taha yang dibaca oleh Fatimah, adik dia masuk Islam. Pasal dia tahu dia bukan Muhammad pun. Kalau Muhammad tak boleh buat macam ni punya cantiknya bahasa dia, tak boleh buat. Sebab itu Nabi bersabda, Al-Quran itu bertajam, tapi dia bukan tajam.
Dia bertajak. Nanti kau tengok dia macam sangir, macam tajak. Aku tengok ada Al-Quran yang dia punya rema dia sama contohnya. Tunjuknya sama. Wastamsi wa duhaha wa duha wal laili idza saja. Jadi sama hujung dia. Bunyi macam tajak. Tapi dia bukan tajak. Jangan kata Quran tajak. Dia bukan tajak, tapi dia pada tajak. Macam tajak ada unsur tajak. Begitu, hebat. Jadi itu Al-Quran. Tak ada siapa yang boleh tandingi Al-Quran. Bila dia tak boleh tandingi. Dan bila orang mendengar Al-Quran, banyak yang terpegun. Bahkan banyak yang beriman. Maka mereka mengatakan inilah sihir. Sihir. Dia kata Nabi Muhammad ni sihir. Sebab zaman dulu memang tuan sihir ni suatu yang jadi amalan lah. Ahli sihir ni memang masa tu sangat hebat. Lebih lagi zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa ahli sihir. Sebab itulah Allah bagi mukjizat pun tongkat Nabi Musa bertukar jadi ular. Macam mana tukar sihir yang mengalih pandangan daripada tali-tali yang mereka buat macam ular. Jadi mukjizat pun bagi macam tu juga. Kalau zaman Nabi Isa, antaranya orang hebat dengan soal perubatan. Maka Allah Nabi bagi mukjizat kepada Nabi Musa boleh menyembuhkan penyakit yang memang tak boleh diubati. Iaitulah buta dengan penyakit sepak. Antara dia bagi. Jadi maknanya mukjizat diturunkan ikut suasana yang dihadapi oleh para rasul di zaman masing-masing. Kerana zaman Nabi ini menghadapi soal bahasa, maka Allah turun Al-Quran dengan bahasa Arab yang begitu tinggi, cantik, tapi mudah. Bahasa Arab yang paling mudah tu tak ada. Bahasa Quran paling mudah. Yang mudah. Bahasa yang mudah, bahasa yang senang, daripada penyusunan dia, daripada kaedah bahasa Arab mudah. Berbanding dengan bahasa Arab itu sendiri payah. Bahasa Al-Quran ini bahasa Arab dia bahasa yang mudah untuk dipelajari, dipahami, tapi hebat. Firman Allah lagi membuktikan bahawa Nabi Muhammad ini telah dikenali oleh ahli kitab. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqan minhum la yaktumun al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, apa dia? Iaitulah golongan Yahudi Nasara yang disebut sebagai Bani Israel. Iaitulah Al-Kitab, Kitab Taurat dan Kitab Injil. Mereka dikenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, dan sesungguhnya sebagian daripada mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Artinya sesuatu banding dengan orang Arab, dengan ahli kitab yang ada pada masa itu, mereka dikenal Nabi Muhammad ini lebih daripada sekenai anak. Kalau tuan-tuan anak kita, kalau belum lahir, kita tak tahu lagi nama dia nak buat siapa, anak tu lelaki, perempuan. Ini Nabi Muhammad dia kenal, benih tak ada lagi. Benih dalam kandungan tak jatuh lagi. Dia banyak tahu lah. Tahu dah siap nama dia sekian. Ya. Kemudian dia punya ada tanda-tanda dia begini. Tahu lah. Itu kita siap. Sebab Allah sebut kama ya'rifuna abna'ahu, bahkan lebih pada itu. Seperti mereka kenal anak, lebih kenal kepada anak. Pasal apa? Anak ni dah lahir dah baru tahu nama sekian, rupa sekian, jentina dia lelaki ke perempuan, rupa lagi mana. Ini dah nama dia bagi tahu, rupa dia bagi tahu,
dia main nak buat apa ajaran yang dia bawa, apa yang dia suruh, apa yang dia larang, betul tak? Ya? Tadi dah sebutlah, dia suruh ya'muru bil ma'ruf, dia suruh benda baik, cegah benda munkar, dia suruh buat benda baik, dia menghalalkan perkara yang baik. Sebab itulah tuan-tuan, apa juga yang baik ni asalnya berislam. Apa juga yang baik asalnya daripada Islam. Sebab itulah dikatakan, di mana juga kamu berjumpa kebaikan itu, ambillah, dia merupakan barang yang hilang daripada orang Islam. Sebab itu kalau dia kebaikan itu ada dijemput, ambillah, asalnya Islam punya. Kalau kebaikan itu ada di Cina, ambillah dia. Kerana asalnya Islam punya. Sebab benda baik, Islam punya. Bukan orang lain punya. Dia asal Islam. Sebab manusia pertama Nabi Adam. Jadi benda baik itu Islam punya, Islam yang suruh. Benda tak baik itu Islam larang. Pasal itulah Islam ni suatu agama yang saya sebut dulu, agama yang fitratan ala nafsi. Ikut fitrah manusia. Maknanya manusia ni, apa bangsa dia, apa keturunan dia, apa pahaman dia, Islam sesuai dengan manusia tersebut. Semua dia tolak kerana nafsu, bukan kerana Islam tidak sesuai. Dia tolak kerana nafsu, bukan kerana Islam itu tidak sesuai. Islam itu sesuai. Dan saya kata sebab itu awal memang sesuai untuk awal. Pasal itulah orang bukan Islam pun kalau dia buka, kita perhati tengok dia tutup. Saya pakai baju nampak pusat, saya tengok pusat dia, tak klik kelip. Tengok semua pusat dia. Dan dia sedang kata kita duduk perhati pusat dia. Ada dia selak, ada anak Cina tu selak nak tengok pusat dia. Dia tutup. Dia tarik baju dia dah tutup. Itu mana dia telah. Benda yang Allah larang, itulah manusia tak tahu. Benda yang Allah larang, itulah manusia setuju. Jadi, benda baik datang daripada Islam, kadang-kadang dia hilang daripada umat Islam, umat lain yang guna pakai. Betul tuan-tuan? Dari segi moralnya, segi akhlak, kadang-kadang orang lain ambil guna pakai akhlak Islam. Sehingga bila orang buat soal bersih, orang akan kata jeput. Sebut rajin pun orang kata jeput. Sebenarnya rajin ajaran Islam, bersih ajaran Islam, bukan ajaran jeput. Sebab mula-mula kalau kita belajar fiqah, mula-mula mesti bab taharah. Bab taharah dulu, bab bersuci, bab bersih dulu. Rajin sampai Nabi ajak doa minta hidung pada malam. Allahumma inna na'udzubika minal jubni wal bukh wa na'udzubika min ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukh wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Minta hidung daripada ajzi wal kasal, lemah dan pemalas. Islam tu tak cukup nama. Sebab tuan-tuan jemput ni, kalau 15 minit lagi nak mula program, kita main di kira 8. 15 minit di kira 8. Tengah jam sebelum mula dia kira 4 waktu. Pukul 8 tengah program nak mula, kita main pukul 8. Tu dia kira baru 4 waktu. Kita pukul 8 4 waktu on 4. Jemput dia kira lewat. Aku jemput. Hebat, ada juga hebat. Kita apa ada kata aku sobat lambat. Dia semua pakai begitu. Aku sobat lambat, dia kata.
Orang lain pun fikir betul juga macam dia fikir tak, aku seorang apa. Lainnya 10 orang kan. Aku seorang yang kata tak bagi. Orang lain pun kata lagu tu, aku seorang tak bagi. Lain 10 orang bagi. Cuma kita ambil yang positif, dengan yang kita. Ayah aku kena piawai. Takut aku seorang selamat. Allah mau bicara dulu. Aku nak piawai, takut aku seorang selamat. Tidak. Aku seorang ada lambat. Nama ada kecil macam tu. Ayah aku yang penyakit kita kan. Baik. Jadi maknanya ahli kitab dia kenal Nabi Muhammad. Tapi sayang dia sembunyikan. Dia sembunyikan tentang Nabi Muhammad. Dia tak jelaskan tentang Nabi Muhammad. Dia sembunyi. Bahkan dia tipu. Dia putar boleh. Dia putar boleh. Dan mereka menentang pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya kebangkitan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi berita besar dan berita hangat di kalangan ahli kitab yang dibawa oleh kedua-dua Nabi besar mereka, yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam, dengan kabar yakin tentang kebangkitannya, sifat-sifatnya, dasar-dasar peraturannya serta keistimewaannya. Jadi terang itu sifatnya, nama dia, sifat dia macam mana, watak dia macam mana, perangai dia macam mana. Kalau dia ada tanda ini, ada tanda sebagainya, itu sebut. Contohnya macam bila Nabi dia berjalan waktu kecil, awal akan lindungi dia, semua disebut dalam kitab-kitab mereka. Disebut habis. Nama ibu dia, nama ayah dia, turunannya disebut. Sebab itu bila Abu Talib bawa Nabi nak pergi pesan jumpa dengan Bukhairah di Basrah. Dia tanya, anak kamu kan ni? Abu Talib kata anak. Dia kata anak tu mungkin jadi bohong. Dan Nabi Muhammad tak ada siapa, dia belah, dia nak macam anak. Dia kata anak lah. Jadi apa kata Pak Wanita Bukhairah? Dia kata kau bohong. Budak ini tidak ada ayah dan tidak ada mak. Ada tak? Ada tak? Itu. Ya. Jadi maknanya disebut dan disebut apa yang dia bawa, dasar yang dia bawa, keistimewaan yang ada pada dia disebut. Ya. Disebut tentang tugas dia. Jadi mengajar yang baik, mencegah yang bukan, menghalalkan yang baik, mengharamkan bersikap nanti. Melepaskan belenggu yang dikenalkan kepada Bani Israel sebagai balasan kekecilan mereka di zaman silam. Seperti apa diharapkan harta rampasan perang dan sebagainya kepada Bani Israel. Tapi bila zaman Nabi, harta rampasan perang ini memang antaranya diberi kepada tentara yang terlibat dalam peperangan. Dan disebut juga pengikut tentang pengikut Nabi akhir zaman ini ialah mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengeluarkan zakat, yang beriman dengan ayat-ayat Allah, dan yang sangat memuliakan Nabi mereka. Inilah dia Nabi akhir zaman. Berita kelahiran Nabi akhir zaman diberitahu lebih awal kepada mereka oleh Nabi mereka semata-mata sebagai suatu pengisyarat dari Allah tentang agamanya. Sebab bila disebut oleh Nabi Isa, disebut berita gembira, mubashirah, dirasulih. Basyir, mana satu berita gembira. Kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan satu
berita gembira yang kita sebut di awal dulu yang dinanti-nantikan oleh masyarakat pada masa itu. Kerana suasana yang saya dah sebut dulu, suasana yang berlaku di masa itu sama ada di apa kita kata di negeri Semenanjung Arab itu sendiri ataupun di sekitar Semenanjung Tanah Arab, sama ada di India, di China, di Rusia, menghadapi satu suasana yang sangat perlu kepada seorang Nabi, yaitu persoalan yang dihadapi umat dulu dalam persoalan yang besar ialah berlakunya syirik di mana-mana juga, di tanah Arab ke, di Semenanjung Arab ke, di India ke, di China ke, di Rusia ke, di Parsi ke, di Rum ke, di mana-mana masa itu berlakunya syirik. Itu disebut akidah. Itu adalah rata-rata di seluruh dunia pada masa itu akhlak mereka sangat buruk. Sistem mereka juga buruk. Ada tiga benda lah. Tiga benda yang jadi masalah besar. Satu, persoalan akidah. Kedua, persoalan sistem. Ketiga, persoalan akhlak. Ini yang kita sebut dulu kan. Yang kedatangan Islam nak membebaskan, di antaranya membebaskan isi akidah min ibadatil ibad ila ibadatillah wahdah. Itu yang nak dimerdekakan, nak bebaskan daripada memperhambakan diri sesama hamba kepada memperhambakan diri kepada Allah. Bukan pasal merdeka ini mesti kata bangsa sendiri bangsa. Kalau bangsa sendiri bangsa Nabi tak lawan bangsa dia, sebab yang perintah Mekah adalah bangsa Arab, bahkan yang jadi ketua Mekah adalah Bani Hashim, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi lawan mereka sebab mereka mengabdikan diri sesama hamba. Jadi nak bebaskan min ibadah ila ibadatillah. Ini suasana yang berlaku pada masa itu. Kedua ialah suasana sistem yang tak betul. Sebab itu kedatangan Islam, ya, wa min furil adyan ila aqdil Islam, daripada bermacam-macam sistem, berbagai agama kepada keadilan Islam, kepada satu sistem saja, sistem yang adil, yaitu Islam. Ini suasana. Dan suasana yang ketiga adalah akhlak. Inilah sebenarnya tiga benda yang nak dibentuk oleh Islam. Membentuk akidah, membentuk sistem, sistem yang betul, ibadat pengabdian yang betul. Kemudian membentuk akhlak yang baik. Ini tiga benda yang pada masa itu di seluruh dunia, tiga masalah besar ini tidak selesai. Maka dunia sangat berharap kedatangan seorang Nabi akhir zaman. Maka di saat manusia sangat memerlukan kepada Nabi akhir zaman, maka Allah utuskanlah Nabi akhir zaman yang bukan asing bagi mereka. Bagi ahli kitab bukan asing lagi, mereka sudah kenal. Bagi penduduk Mekah juga bukan asing, mereka kenal Nabi Muhammad dan mereka tahu keturunan Nabi Muhammad dan mereka tahu bagaimana akhlak Nabi Muhammad. Mereka yang menggelarkan Al-Amin. Jadi maknanya dari segi personality, dari segi takhiyah, adalah sesuatu yang sudah dikenali oleh mereka. Memang Nabi mempunyai akhlak yang terpuji, yang diakui sendiri oleh mereka. Tetapi mereka menolak
Bila datang mereka kata ada sihrun mubin, adalah kerana kesombongan mereka. Sombong. Ahli kitab tolak kerana sombong. Kerana dengki, bagian. Kalau sombong dengki, dan kerana kepentingan kebendaan yang mengatasi kebenaran yang mereka telah diberitahu sebelum ini. Jadi maknanya kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan kedatangan yang telah diketahui, bukan sesuatu yang mengejutkan, bukan sesuatu yang pelik. Ahli kitab sudah kenal siapa mereka, siapa dia Nabi Muhammad, bagaimana perangai dia, bagaimana akhlak dia. Orang-orang juga kenal Nabi Muhammad, bagaimana pribadi dia. Mereka juga kenal keturunan dia adalah keturunan yang baik, iaitulah keturunan Bani Hashim, dan bangsa Quraisy adalah merupakan bangsa yang mulia, bangsa yang baik di kalangan bangsa-bangsa suku-suku yang ada di kalangan masyarakat Arab. Jadi Quraisy inilah yang bangsa yang terbaik. Dan daripada Quraisy ini terbaik ialah Bani Hashim. Sebab itulah mereka dipilih menjadi pemimpin Mekah. Kalau mereka ini baik, baik sebenarnya. Tapi itulah apabila mereka menolak kebenaran, disebabkan ialah adanya kepentingan, bukan kerana apa yang disampaikan itu tidak betul dan tidak sesuai, bukan kerana yang menyampaikan itu jahat, tapi yang menyampaikan itu diiktiraf oleh mereka sebagai al-hadis. Dan apabila mereka nak menyimpan harta mereka, orang-orang Arab menyimpan harta mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tak simpan pada orang lain, tak percaya, bersimpan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bila berlaku hijrah, ada di antara orang yang lambat berhijrah kerana dia terpaksa menyampaikan amanah-amanah yang diberi oleh orang Quraisy kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana Rasulullah nak pergi berhijrah secara mendadak, secara mengejut, maka harta-harta yang disimpan itu tak sempat dibagi, maka Alhamdulillah yang menyampaikan harta itu balik kepada tuan dia, maka di antaranya Nabi itu agak terlambat untuk berhijrah. Begitulah percayanya mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apabila Nabi bawa satu benda yang bercanggah dengan amalan mereka, amalan dalam nenek mereka menentang. Itulah perangai manusia daripada dulu sampai bila pun. Dia kalau orang bawa benda canggah dengan ada duk pegang tu, dia lawan. Walaupun tak cuit. Memanglah itulah keadaan manusia. Baik, dan Allah bisa tahu di situ. Nanti kita akan lihat pula tentang beberapa pendapat oleh kita kata tokoh-tokoh tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Kemudian kita akan melihat tentang orang-orang yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang di kalangan tokoh-tokoh yang ada di zaman Mekah pada masa itu, penyair-penyair yang ada pada masa itu, yang mereka mengiktiraf tentang kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga sebahagian daripada ahli kitab yang beriman bila mereka menerima berita kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya beberapa pendeta-pendeta, beberapa pendeta yang beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti kita akan lihat bagaimana Quran menyebut
bila diberitahu tentang kedatangan Nabi, meleleh air mata dia dan dia beriman. Itu di antara yang akan kita lihat nanti tentang apa kita kata di antara positif dan negatif masyarakat yang ada pada masa itu tentang menerima kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang paling buruk ialah orang yang tak kenal dan tahu solat. Ada sesuatu ahli kitab dia buruk. Orang Arab dia tak kenal. Tapi ahli kitab dia kenal tapi dia menolak kebenaran. Dan bahkan dia menyembunyikan pula kebenaran. Sebut dia tak bagi tahu yang sebenarnya tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan qulub wa tawaya ala ahli washabi. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub allati taqa'a ala al-qabri wa taqa'a وتعالى على نظرة الشارع واتقوا مراتبها واتقوا لها وليسرها وصلها الذي خير وصاحبها خير الإيمان وجميل الرسول ومن أهل السعادة بالسنة إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعلنا من علماء العالمين ولنا من علماء الغافلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. صلى الله عليه وسلم.